Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua para hadirin yang menyertai kita pada pagi ini. Saya ucapkan selamat datang juga ke webinar umum kesihatan Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim bersama-sama dengan NCWO. Ini adalah sebenarnya siri webinar kita, siri yang ketiga untuk tahun ini. Sekali lagi saya cuma memperkenalkan diri saya. Saya adalah Dr. Izora Kamisan daripada Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, dan saya akan menjadi moderator anda pada hari ini. Dan sebelum kita bermula, saya ingin beri sedikit housekeeping announcement. Saya mohon pada semua hadirin pada hari ini, mohon mutekan mikrofon anda bila kita once kita bermula, sebab kita nak dengarlah tajuk yang very interesting hari ini daripada Prof. Zarina Abdul Latif. Dan selain daripada itu, kita at the end of the talk, kita ada session Q&A. Jadi saya mohon para hadirin untuk menaipkan soalan-soalan anda ke dalam ruangan chat, and pada waktu Q&A nanti saya akan bacakan soalan-soalan hadirin semua satu persatu untuk Prof. Zarina beri penjelasan kepada kita. Jadi tanpa kita melengahkan masa pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan kita punya penceramah pada hari ini, Prof. Zarina Abdul Latif, dan kita sangat bertuah untuk Dullah dapat bersama-sama dengan Prof. Zarina hari ini, sebab Prof. Zarina ni sangat hebat orangnya, dan I think she is one of the few geneticists di dalam Malaysia ni. Jadi Prof. Zarina adalah pakar perunding pediatrik dan genetik klinikal di Fakulti Perubatan Hospital Chancellor Tuanku Mukhris. Selain daripada itu, Prof. Zarina juga adalah fellow bersekutu Pusat Kepimpinan Wanita Tun Fatimah Hashim dan juga merupakan ahli jawatankuasa kesihatan NCWO. Prof. Zarina dulunya merupakan timbalan dekan Pasca Siswaza Fakulti Perubatan dan juga merupakan ketua Pusat Thalassemia. Prof. Zarina mendapat pendidikan awal perubatan di Universiti Melaya, seterusnya melanjutkan pengajian dalam bidang pediatrik kepakaran di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan seterusnya Prof. Zarina mendapat latihan sub kepakaran dalam bidang genetik perubatan di University of Glasgow dan Southampton. Jadi Prof. Zarina ni memang hebat dan memang terkenal orangnya. Jadi dia memegang, Prof. Zarina, beliau memegang berbagai jawatan penting di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa yang melibatkan penyelidikan dan dalam bidang genetik dan juga kesihatan wanita. Jadi inilah mendengar talk daripada Prof. Zarina yang sangat interesting ni, penyakit jarang jumpa. Saya pun interested. Silakan Prof. Zarina. Terima kasih Dr. Izora. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Boleh? InsyaAllah. Okey. Jadi terima kasih ya Dr. Izora atas pengenalan tadi ya. Jadi memang betul lah ya Dr. Izora kata ya di Malaysia ni pakar genetik klinikal setakat inilah ya ada 13 orang sahaja ya. Tapi insya-Allah kita harap perkhidmatan ni akan terus berkembang ya demi kesejahteraan pesakit-pesakit kami ya. Jadi allow me to share slide saya. Okay. Sorry. Maaf tadi saya ada. So pada pagi ni saya nak mengupas sedikit lah ya mengenai apakah sebenarnya penyakit jarang jumpa ni ya. Jadi
saya rasa kebelakangan ni mungkin ada yang dah dengar ya mengenai penyakit jarang jumpa ni, tapi saya rasa kita masih ada ruang ya untuk mempertingkatkan lagi pengetahuan kita ya mengenai penyakit jarang jumpa ya. Jadi boleh nampak slide saya ya. Okey, right. Jadi saya adalah pakar perunding yang kini berkhidmat di Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM ya. Jadi dalam masa lebih kurang setengah jam lebih sikit ya, ini adalah antara kandungan ya yang akan saya bincang mengenai apakah sebenarnya definisi dan impak penyakit jarang jumpa, spektrum penyakit jarang jumpa khususnya di Malaysia, dan saya akan kupas sedikit mengenai penyebab ya dari aspek genetik ya, dan ini merangkumi kecelaruan kromosom dan juga kecelaruan gene ya, dan serba sedikit mengenai impak dan keperluan perawatan bagi pesakit-pesakit yang mengalami penyakit jarang jumpa dan kesimpulan di akhirnya. Okey, jadi bila kita cakap mengenai penyakit jarang jumpa, apakah definisinya sebenarnya? Jadi penyakit jarang jumpa ini ya merupakan penyakit yang boleh membahayakan nyawa dan atau penyakit kronik yang mendatangkan kemudaratan ya. Sebenarnya ada lebih kurang 6,000 hingga 8,000 jenis penyakit jarang jumpa yang telah dilaporkan ya di merata di serata dunia. Namun di Malaysia penyakit jarang jumpa yang kita senaraikan setakat ini merangkumi 500 jenis penyakit ya. Ini adalah senarai yang diberi oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia yang sememangnya akan kita update lah dari tahun ke tahun ya, sebab kita nak ada data yang lebih tepat ya. Jadi berapa kerapkah kita kata penyakit ini jarang ya, tetapi sebenarnya kalau lihat tak adalah sebegitu jarang ya. Di tempat-tempat lain di dunia definisinya mungkin berbeza. Sebagai contohnya di Eropah, kekerapan atau kita rujuk sebagai prevalence adalah lebih kurang 1 dalam 2,000 individu. Manakala di Kanada pula dia menggunakan definisi 5 dalam 10,000. Bagaimana pula di Malaysia? Jadi kekerapan atau prevalence-nya adalah kurang dari 1 dalam 4,000 individu ya. Jadi ini adalah definisinya. Jadi secara globalnya ya, kalau kita lihat secara kolektif ya, sebenarnya bukanlah penyakit ini luar biasa atau jarang sangat ya dijumpai ya, sebab lebih kurang 400 juta individu ya mengalami penyakit ini, atau kita kata 1 dalam 15 individu ya. Dan sebenarnya kita lebih kerap dengar mengenai penyakit ini sebab terdapat perkembangan dari teknologi makmal yang semakin canggih ya. Jadi proses mendapat diagnosis semakin canggih ya, dan kita guna pelbagai jenis ujian sebagai contohnya next generation sequencing antaranya, dan ini telah membolehkan kami melakukan diagnosis untuk penyakit yang sebelum ini kita tak tahu pun wujud ya. Dan kenapa ada peningkatan dalam bilangan juga, sebab sekarang ni ada lebih baik kolaborasi secara global ya, di mana kita ada melakukan perkongsian data, idea serta amalan yang terbaik. Okey, bagaimana pula di Malaysia ya? Jadi kalau anggarannya di global adalah 1 dalam 15 individu, sebelum kita nak cakap berapa kerap, berapa jumlah pesakit, kita kena ada data yang tepat, data yang menyeluruh. Dan itulah sebabnya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sedang membangunkan database atau registry ya, berdasarkan satu laporan saintifik oleh Syafi'i pada tahun 2020. Anggarannya di Malaysia ada lebih kurang 1,249 pesakit yang mengalami penyakit jarang jumpa. Tetapi ini adalah yang mereka yang dirawat
di hospital rujukan utama awam, ya, seperti di Hospital Tunku Azizah Kuala Lumpur dan beberapa hospital pengajar universiti, ya, seperti di Universiti Melaya, UKM dan juga di USM. Jadi sememangnya jumlah ini adalah underreported lah sebenarnya, dan kenapa ini mungkin adalah kerana adanya kurang kesedaran walaupun di tahap pengamal perubatan, ya. Jadi apakah cabarannya, ya? Nampak macam bilangan tu sedikit saja, ya, tapi sebenarnya ada beberapa cabaran dalam mendapat diagnosis penyakit jarang jumpa, ya. Ini antaranya adalah spektrum penyakitnya sangat luas, ya. Mungkin gejala atau tanda yang wujud berbeza antara pesakit, berbeza mengikut usia, ya. Jadi mungkin tanda tu tak berapa ketara, sebagai contohnya masa seseorang itu adalah seorang kanak-kanak, tetapi dalam bila dia meningkat usia, gejala tu semakin ketara. Atau mungkin juga penyakit itu hanya dilihat pada usia dewasa sahaja, ya. Jadi ini adalah antara cabaran, ya. Selain daripada itu, untuk melakukan diagnosis khusus untuk penyakit jarang jumpa, jadi ujian yang diperlukan biasanya adalah ujian yang lebih canggih, ya, ujian genetik yang merangkumi ujian molekular, ya. Jadi ujian ini ada di Malaysia, alhamdulillah, ya, telah berkembang, tapi dia hanya ada di beberapa pusat sahaja, ya. Terutamanya mungkin berpusat di Kuala Lumpur atau di Hospital Universiti. Jadi mungkin timbul isu akses untuk pesakit. Ada kalanya juga diagnosis itu ujian hanya terdapat di luar negara, ya. Jadi kita perlu hantar ke luar negara untuk mendapat diagnosis, ya. Bagaimana pula dengan kepakaran, ya? Macam saya maklumkan tadi, di Malaysia khususnya untuk pakar genetik klinikal, setakat ni kita hanya ada 13 orang, ya. Tapi sebenarnya dalam perawatan penyakit jarang jumpa bukan saja pakar genetik klinikal yang terlibat, ya. Dia melibatkan pasukan multidisciplinary, ya. Jadi mungkin ada doktor yang pakar dalam buah pinggang, ya, doktor pakar pediatrik, ya, doktor pakar jantung dan seterusnya, ya. Jadi namun kepakaran dalam bidang genetik khususnya masih rendah, ya. Dan ada kalanya sebab kurang kesedaran, kurang kepakaran, mungkin pesakit jarang jumpa ini mengambil masa bertahun-tahun sebelum sesuatu diagnosis dicapai, ya. Dalam bahasa Inggeris kita kata they go through a diagnostic odyssey, ya. Jadi pelbagai ujian, pelbagai rujukan, ya, telah dilakukan sebelum diagnosis tercapai. Dan semestinya, ya, ujian genetik ni unfortunately, ya, bukanlah kosnya rendah, ya. Jadi mungkin ujian tertentu mungkin the kos dia beberapa ratus, tetapi ada juga ujian yang mungkin mencecah beribu, ya. Terutamanya kalau ujian itu semakin canggih dan semestinya kalau dia adalah ujian yang perlu dihantar ke luar negara, ya. Namun over the years, ya, kita telah mencapai banyak positive outcome lah, ya. Saya rasa perkhidmatan genetik ni sememangnya semakin berkembang dengan lebih mantap di Malaysia, tapi there's still a lot of things that can be done, ya. Jadi ini adalah spektrum penyakit jarang jumpa di Malaysia. Ini adalah petikan daripada manuskrip oleh Syafi'i pada tahun 2020. Jadi kalau lihat di sini, ya, ini yang laporan yang kata ada 1,200 lebih pesakit, dan ini adalah golongan yang paling kerap dijumpai, ya, yang kita kenali sebagai sindrom congenital. Jadi perkataan congenital tu maksudnya yang wujud sejak lahir lagi lah, ya. Dan nanti saya akan beri beberapa contoh lah, ya. Jadi ini adalah golongan yang utama, ya, di Malaysia, dan terdapat banyak lagi lah yang lain, tapi saya rasa ini memang masih underreporting, ya. Jadi ini adalah jadual yang menunjukkan the top 10 rare diseases in Malaysia, ya. Jadi kalau lihat di sini, ya,
Ini adalah yang pertama adalah Marfan syndrome, ya. Kedua Prader-Willi, ya. OI ni adalah osteogenesis imperfecta, dan yang seterusnya ini, ya, kebanyakan ini adalah spektrum penyakit metabolik, ya, macam milas, ya, mucopolysaccharidosis dan seterusnya. Dan yang akhir ni, ya, yang nombor 10 ni adalah Duchenne muscular dystrophy, ya. Jadi kalau lihat di sini, rawatannya sangat berbeza, ya, sebab setiap penyakit ini mempunyai penyebab tersendiri. Setiap penyakit ini mempunyai gejala dan tanda sendiri, jadi semestinya rawatannya juga adalah berbeza, ya. Jadi kita merawat berdasarkan apa komplikasi yang boleh berlaku dalam setiap satu keadaan ini, ya. Mungkin ada pesakit yang memerlukan ubat yang lebih konvensional, mungkin ada yang perlu growth hormone therapy, ya, dan seterusnya lah. Ada juga, ya, terutamanya spektrum penyakit metabolik, ya, memerlukan enzyme replacement therapy, ya, yang macam saya tulis di sinilah, ya, ERT, ya. Jadi dia rawatan dia berbeza mengikut jenis penyakit yang dialami oleh seseorang pesakit itu. Jadi saya cuma nak kongsilah, ya, antara yang 10 jenis penyakit jarang jumpa yang telah tersenarai. Saya kongsi sedikitlah, ya, antara apakah tanda dan gejala, ya. Jadi mungkin ada yang pernah dengar, ini adalah Marfan syndrome. Biasanya pesakit ni agak tinggi, ya, orangnya, ya, dan dia punya arm span ni, ya, nampak tangan dia nampak agak panjang, ya. Mungkin dia ada masalah di bahagian tulang belakang, ya, skoliosis, ya. Dan kenapa diorang ada masalah begini? Sebab penyakit sindrom Marfan ini ada masalah pada pembentukan connective tissue, ya. Jadi connective tissue ni adalah tisu sokongan yang memberi bentuk kepada organ lah, ya, like support, okay. Jadi itu kebanyakannya connective tissue ni terdapat pada bahagian salur darah, ya, di jantung, ya, di mata, ya, dan seterusnya. Jadi akibat dan juga di sendi. Jadi oleh sebab itu boleh nampak ada pesakit yang ada sindrom Marfan mungkin ada gejala sebegini, ya, tanda sebegini bila kita membuat pemeriksaan, ya. Tapi tak semuanya ada tanda macam ni. Itulah yang membuat diagnosis ni mencabar, ya. Sebab mungkin ada yang ada tapi ada yang tidak ada, ya. Jadi kalau kita tak pasti, ultimately the way we diagnose, ya, kita mungkin menggunakan senarai semak klinikal, tetapi untuk mendapat diagnosis yang tepat dan kita perlu melakukan ujian diagnostik molekular, ya. Jadi ini adalah sindrom Marfan, dan seterusnya ini adalah sindrom Prader-Willi, ya. Jadi sindrom Prader-Willi ni dia ada gejala, ya, daripada usia masa lahir lagi, ya. Jadi biasanya masa dia lahir, seseorang bayi itu dia punya otot agak lembut lah, kita panggil hypotonia, ya. Jadi dia mungkin ada masalah penyusuan dan mungkin pembesarannya terjejas, ya. Tetapi bila usia dia semakin meningkat, ya, dan dia akan mengalami masalah obesity, ya. Pada awalnya dia kecil, tetapi bila usia meningkat dia mengalami excessive weight gain, ya. Dan ada beberapa lagi tanda yang mereka mungkin mengalami, termasuklah masalah pembelajaran dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah sindrom Prader-Willi. Jadi boleh lihat, ya, dia punya gejala, dia punya komplikasi berbeza dari satu penyakit ke satu penyakit yang lain. Dan ini adalah kumpulan penyakit metabolik yang kita panggil atau rujuk sebagai mucopolysaccharidosis, ya. Jadi kalau tengok di sini, satu penyakit tu kadang-kadang ada pelbagai jenis subtype,
Ya, jadi ini pun boleh membuatkan diagnosis itu lebih complicated ya. Tadi dalam senarai ada rujuk pasal MPS type 2 ya, Hunter syndrome ya. Jadi bagi pesakit yang mengalami sindrom Hunter ini, dia ada kekurangan sejenis enzim ya. Jadi enzim ini perlu ya untuk memecahkan gula, protein, karbohidrat. Jadi bila seseorang individu itu kekurangan sejenis enzim yang khusus, maka molekul yang sebelumnya yang besar tu sebelum dipecahkan dia semakin banyak di dalam badan. Ya, jadi apabila dia semakin banyak di dalam badan, dia mungkin akan menyebabkan pembengkakan ya pada organ hati, limpa, mungkin ada masalah pembelajaran dan mungkin kalau ada efek pada sendi, sendi pun juga akan menjadi agak stiff ya. Jadi ini adalah antara contoh ya penyakit dan akhirnya satu lagi yang saya nak tunjuk di sini adalah penyakit osteogenesis imperfecta ya. Jadi pesakit yang mengalami masalah sebegini ya, mereka mengalami masalah tulang yang rapuh ya. Jadi kalau seseorang individu tu jatuh ya, tulang tu sudah rapuh, jadi kalau jatuh yang nampak tak berapa berat ya, mungkin sikit kecederaan mungkin dia akan mengalami patah pada tulangnya ya. Jadi ini adalah daripada Facebook ya, daripada seorang pesakit yang mengalami masalah ini di Malaysia ya. Dan akhirnya Duchenne ya, ini yang senarai nombor 10 tadi ya. Jadi ini adalah sejenis penyakit di mana pembentukan protein yang dikenali sebagai dystrophin adalah mengalami masalah ya. Jadi otot ini adalah otot yang bukan saja di bahagian sendi semua ya, tetapi di bahagian jantung ya, for example ya. Jadi kanak-kanak yang mengalami masalah ini mungkin mengalami nanti masalah jantung dan juga masalah paru-paru ya, sebab usually by the time diorang mencecah umur belasan ya, mereka dah perlu menggunakan kerusi roda ya. Jadi bila otot pada pernafasan ya, sistem pernafasan tak berapa bagus, jadi mereka lebih cenderung mendapat jangkitan kuman pada paru-paru ya. Jadi ini adalah contoh ya. Jadi kalau banyak sangat ya, kalau tengok kan di Malaysia kita senaraikan 500, tetapi di platform global ada 8,000 ya. Jadi saya tak boleh nak cerita terperinci, saya hanya highlight a few Jadi saya nak maklumkan di sini penyakit jarang jumpa ni ada 80% daripada penyakit jarang jumpa ini ada masalah dari aspek genetik. Jadi apakah yang dimaksudkan oleh genetik ya? Genetik ni adalah kajian mengenai jin dan perwarisan ya. Jadi jin adalah unit asas genetik yang mengandungi maklumat yang menentukan ciri-ciri anda yang diwarisi daripada ibu bapa anda ya. Mungkin rambut ya, rambut tu kerinting ke lurus ya, warna mata dan seterusnya lah ya. Jadi setiap organisma mempunyai beribu gene ya. Bagi manusia, kita setiap sel kita kan dah ada berjuta sel ya, dan dalam setiap sel badan kita secara umumnya kita ada 25,000 hingga 30,000 gene ya. Saya akan tunjuk rajah seterusnya, dan gene ini terdapat dalam struktur yang dikenali sebagai kromosom di dalam sel-sel ya. Jadi ini sajalah saya nak tunjuk ya. Kalau bakteria ada 4,200 gene ya, kami manusia 25 hingga 30,000 ya, dan seterusnya ya. Ni beras pun ada banyak gene ya. Okey, lagi banyak pada manusia ya. Tapi ini saya saja nak kongsilah ya betapa kompleksnya genetik ini sebenarnya ya. Jadi ini adalah gambar sel. Jadi gambar sel ni kalau lihat di sini, ni adalah nukleus. Di dalam nukleus ini terdapat struktur yang dikenali sebagai kromosom. Dan di dalam kromosom inilah ya ada lilitan yang kita panggil deoksiribonukleik acid ya. Nampak lilitan ini ya, dia berbelit-belit macam ni. Jadi kalau kita luruskanlah ya lilitan ini, kita akan nampak pelbagai abjad di sini yang kita kenali sebagai purin dan pirimidin
Ya, so abjad-abjad ini kalau mereka lah yang membentuk pelbagai jenis jin yang saya maklumkan. Jadi kalau ada silap pada salah satu daripada urutan abjad ini, jadi masalahnya kalau sepatutnya protein A yang terbentuk, kalau ada kesilapan abjad, mungkin protein B terbentuk atau tidak ada protein pun terbentuk. Jadi itu akan menimbulkan masalah pada seseorang individu itu ya. Jadi macam saya maklumkan tadilah, ini sel kromosom. Okey, kita boleh ada masalah genetik dari aspek kecelaruan kromosom dan saya rasa semua orang dah pernah dengar ni ya, kalau anda seorang lelaki, anda mempunyai 46 kromosom tetapi kromosom seks anda adalah X dan Y. Manakala jika anda seorang perempuan, memang manusia ada 46 kromosom ya secara biasanya normal, tetapi kalau seorang perempuan dia ada 2X ya. Jadi kalau ada masalah kromosom pun boleh ada masalah genetik ya. Jadi tadi saya dah maklumkan mengenai kromosom. Jadi apakah pula fungsi jin? Ya, jin ni kita boleh DNA dalam jin ya yang saya tunjuk tadi, dia sebenarnya memberi arahan untuk membina pelbagai protein ya. Kita boleh buat andaian lah, dia macam resepi lah ya. Jadi kalau resepi untuk buat biskut tu dia memerlukan 3 telur ke berapa jenis, berapa banyak tepung. Kalau ada kurang ya dari telur tu tak cukup, jadi mungkin kuih tu berbeza ya. Jadi itulah andaian yang kita beri di sinilah ya. Jadi kalau ada masalah dalam urutan abjad di sini ya, jadi protein yang terbentuk tu mungkin bukan protein yang sepatutnya lah ya. Jadi protein ini penting ya sebab ia adalah blok asas badan manusia. Jadi dia membina otot, darah, tulang ya, dan ia memastikan tubuh berfungsi secara normal dan memastikan kesihatan yang baik ya. Jadi setiap jin dapat membina 10 protein ya, dan secara umumnya terdapat 300,000 jenis protein yang boleh dihasilkan ya. Okey. Jadi ini adalah gambar rajah lah yang menunjukkan sekali lagi ya daripada kromosom kita dapat nampak lilitan DNA dan dalam DNA ni adalah berbagai jenis jin ya. Sorry kejap I just have to Okey, jadi seterusnya macam saya maklumkan tadi ya, penyakit genetik ni mungkin ada kecelaruan dari aspek kromosom, tetapi mungkin juga ada kecelaruan dari aspek jin ya. Jadi tadi saya dah maklumkan ya, kalau secara umumnya manusia mempunyai 46 kromosom, tetapi kalau bilangan kromosom itu terlebih atau terkurang pun boleh menyebabkan masalah genetik ya. Selain daripada bilangan ya, mungkin juga ada masalah dari segi struktur. Okey, mungkin ada masalah di sini boleh nampak ada masalah kehilangan ya bahagian kromosom di sini. Okey, atau mungkin ada masalah kromosom itu terlebih ya, atau kita panggil duplikasi ya. Jadi ini semua juga boleh menimbulkan masalah pada seseorang individu ya, atau mungkin kromosom itu tertukar tempat ya. Maksudnya apa yang patutnya ada di kromosom nombor 1 patutnya semua di kromosom nombor 1, tapi mungkin kromosom nombor 14 dan nombor 1 bahan dia tertukar tempat. Jadi itu pun boleh menyebabkan permasalahan ya. Okey. Bagaimana pula dengan kecelaruan jin ya? Jadi kecelaruan jin ya, ini macam saya telah kongsilah tadi ya. Jadi kalau ada masalah ya dari segi kod atau urutan, okey. Jadi kita boleh nampak di sini patutnya urutan di situ adalah
Sekejap ya, hold on. Kalau nampak di sini ya, ada masalah urutan di sini ya. Jadi mungkin protein yang terbentuk itu adalah protein yang lain lah ya. Jadi kalau kita lihat di slide yang seterusnya ini ya, jadi kalau ada masalah patutnya urutan ni dah bertukar ya, patutnya dia membentuk protein ni sebegini, tetapi urutan dia dah tukar daripada abjad G, dia tukar kepada abjad T. Okey, jadi ini akan menghasilkan protein yang abnormal. Okey, jadi akibat daripada satu beza dalam abjad itu, ini boleh menyebabkan masalah genetik pada seseorang individu tersebut ya. Jadi anda boleh lihatlah ya para hadirin betapa kompleksnya genetik ini ya. Sebab dalam genom manusia ada 30,000 gen. Tapi kita hanya memerlukan satu urutan yang abnormal saja, dan ini boleh menyebabkan mutasi atau menjadi penyebab pada sesuatu penyakit genetik ya. Okey, jadi saya nak balik kepada penyakit yang tadi saya maklumkan tadilah, sindrom Prader-Willi. Jadi asas genetiknya dia ada masalah ya, kehilangan sedikit pada bahagian kromosom 15 ya, dan kromosom 15 yang kehilangan itu adalah daripada yang dia terima daripada ayahnya ya. Bagaimana pula dengan sindrom Marfan ya. Jadi ini adalah kecelaruan gen pula ya. Jadi nama gen yang terlibat itu adalah FBN1 atau fibrillin, dan kalau tadi saya tunjuk abjad tu boleh A ke G ke dan seterusnya ya, tetapi kat sini dalam sindrom Marfan sendiri sahaja ada 3,000 jenis mutasi yang boleh berlaku ya. Jadi dia sangat complicated ya, bukan satu jenis, dua jenis, tetapi beribu jenis ya. Jadi ini menyebabkan diagnosis menjadi lebih mencabar ya. Jadi mutasi ni sebenarnya dia boleh diwarisi ya, tetapi ada juga mutasi yang berlaku secara spontan ya, yang kita panggil novel. Jadi ini adalah mutasi baru ya. Jadi salah satu daripada pendekatan yang saya gunakan dalam mendiagnose penyakit jarang jumpa, saya selalu perlu melihat salah silah keluarga. Itu saya akan terangkan lebih sedikitlah kemudian ya. Jadi saya hanya tunjuklah betapa kompleksnya. Ini adalah gambar rajah yang menunjukkan gen dan betapa kompleksnya ya mutasi ya yang boleh berlaku pada gen ya. Dan kepentingan kita melihat sejarah atau salah silah keluarga ya, sebab mungkin dalam keluarga tu ada ahli-ahli lain ya yang mempunyai gejala yang sama. Jadi kita kena lihatlah dengan terperinci ya, dan seelok-eloknya bila kita lihat sejarah keluarga, kita kena lihat sekurang-kurangnya 3 generasi ya. Okey. Jadi apakah impak dan keperluan perawatan ya? Jadi untuk penyakit jarang jumpa yang khususnya mempunyai faktor genetik, impaknya bukan saja kepada pesakit, tetapi mungkin kepada ahli keluarga yang lain ya. Okey, jadi impak ni termasuklah impak fizikal akibat daripada komplikasi yang berlaku, dan ini mungkin akan ada kesanlah kepada kualiti kehidupan ya. Dan seperti saya telah terangkan tadi, rawatan untuk penyakit jarang jumpa ni berbeza mengikut jenis penyakit ya. Mungkin untuk jenis penyakit metabolik yang tertentu mungkin mereka perlu menggunakan formula istimewa ya, sebab dia tak ada enzim tertentu ya, jadi kita kena guna susu yang istimewa, atau mungkin juga mengguna ubat-ubat konvensional, atau kalau ada yang mempunyai masalah sendi sebagai contohnya dalam MPS tadi, kita juga memberi rawatan rehabilitasi, tetapi ada juga yang memerlukan rawatan yang lebih sophisticated dan canggih ya, termasuk enzyme replacement therapy. Dan dalam kebelakangan ini kita ada juga cerita sikit mengenai gene therapy ya. Jadi gene therapy ni juga ada dilakukan ya untuk sesetengah penyakit genetik. Okey. Dan kita kena ingat ya, sebab ini kalau dia adalah penyakit
jarang jumpa yang ada aspek genetik, jadi perawatannya adalah sepanjang hayat. Jadi selain daripada impak fizikal, ada juga impak psikososial ya, di mana apabila apabila masyarakat tak berapa faham ya mengenai impak keperluan ya, jadi timbullah pula isu mengenai stigma ya, dan timbullah juga isu mengenai diskriminasi ya. Jadi bila kita pertingkatkan pengetahuan, kita pertingkatkan kesedaran, sepatutnya kita boleh kurangkan isu-isu psikososial ini ya. Dan seperti saya maklumkan, jika penyakit itu adalah penyakit yang boleh diwarisi ya, bukan semua penyakit genetik diwarisi, tetapi jika ia diwarisi, jadi ada risiko untuk penyakit itu berulang dalam kehamilan seterusnya atau generasi seterusnya. Jadi impaknya macam saya kata di sini bukan semestinya hanya pada individu tersebut, tetapi kepada ahli keluarga yang lain juga. Jadi kalau ada risiko di situ, dan biasanya kita syorkanlah ya untuk membuat ujian genetik. Ya, tetapi sebelum kita melakukan ujian genetik untuk individu yang berisiko, ya, kita harus melakukan kaunseling genetik. Okey? Dan terdapat banyak lagi isu mengenai perawatan ya, mungkin dari aspek moral, kepercayaan, dan ini semua mungkin berbeza mengikut kumpulan etnik dan masyarakat ya. Mungkin ada sebagai contohnya di luar negara ya, mungkin mereka melakukan diagnosis masa dalam kandungan. Ya, jadi mungkin ada yang tidak menerima ya melakukan diagnosis dalam kandungan, sebab nanti mungkin timbul pula ya kalau kehamilan itu ada penyakit itu, apakah yang harus dilakukan pula ya, sebab mungkin di negara barat ada yang boleh ada yang memilih ya untuk melakukan pengguguran ya. Jadi, terutamanya kalau dia adalah sejenis penyakit yang membahayakan nyawa ya. Jadi ini adalah antara isu-isu etika lah yang boleh timbul ya dalam perawatan ya pesakit-pesakit yang atau keluarga yang mempunyai individu yang mempunyai penyakit jarang jumpa. Okey. Jadi saya nak sentuh sikit mengenai kaunseling genetik. Kaunseling genetik ini sangat mustahak dilakukan sebelum ujian genetik dan selepas ya. Jadi kenapa kita lakukan kaunseling genetik ini, sebab kita nak memberi maklumat yang tepat, menyeluruh dan tidak berat sebelah ya. So it has to be unbiased ya dalam konteks yang profesional, supaya bila kita dah beri maklumat ini, keluarga individu itulah atau pesakit yang akan membuat keputusan sendiri ya. Jadi there is autonomy. Jadi ini adalah prinsip etika dalam perubatan ya. Jadi kita menggalakkan pilihan berdasarkan maklumat atau kita panggil informed choices, dan penyesuaian itu akan dibuat oleh individu dan ahli keluarga mereka sendiri, sebab mereka lah, they are the ones who's going to go through that illness. Okay, so the decision should be theirs, not ours. Okay. Kita boleh beri maklumat, but decision will be theirs. Okay, and because of that, proses counselling kita secara tradisional untuk counselling genetik adalah non-directive counselling. Okay, dan kita selalu dalam praktis perubatan kita pastikan isu kerahsiaan ni sentiasa kita maintain lah ya. We must always maintain privacy and confidentiality oleh setiap pesakit yang kita rawat. Okay. Jadi maklumat yang kita beri itulah yang menjadi sangat mustahak. Jadi kenapa ya, mungkin ada yang tak faham kenapa nak buat genetic counselling lah, counselling genetik ya sebelum buat ujian. Sebab seseorang individu, seseorang pesakit perlu faham apakah tujuan ujian itu. Dia perlu faham implikasinya bukan saja pada individu yang melakukan ujian, tetapi kalau ujian itu adalah mengenal pasti faktor genetik yang mungkin diwarisi, jadi impaknya adalah pada ahli keluarga yang lain. Ya, jadi kita kena faham ada risiko, ada manfaat. Kadang-kadang kita buat ujian ya untuk mengenal pasti penyakit A. Tapi sekarang ni ujian genetik sangat canggih, kita boleh kenal pasti banyak lagi jenis penyakit yang lain secara kebetulan. Ya, jadi ini pun kita kena maklum kepada individu atau pesakit ya. Dan impact insurance ya. Jadi untuk sebagai contohnya ya, kanser ya. Jadi
kebanyakan kanser berlaku secara spontan, tapi ada juga kanser di mana dianya berketurunan. Tapi biasanya hampir 20% saja adalah kanser yang berketurunan. Jadi kalau seseorang individu itu ahli keluarganya mempunyai kanser yang berketurunan ya, seperti mungkin anda semua tahu pasal Angelina Jolie. Ya, jadi kalau dah ada kecenderungan untuk mendapat kanser, jadi biasanya insurance company dia tak nak cover ya, sebab dah ada risiko lebih tinggi. Jadi benda macam ini pun kita kena terangkan kepada pesakit. Dan of course isu kos ya, kebanyakan daripada ujian genetik ini bukanlah murah ya. Jadi kita kena tengok salah silah keluarga ya, sebab bila kita tengok corak, bila kita tengok dalam salah silah keluarga, mungkin ada beberapa ahli keluarga lain yang mengalami masalah yang sama. Jadi mungkin penyakit itu adalah penyakit yang diwarisi. Jadi ini adalah generasi 7 generasi ya. Biasanya saya akan mengambil salah silah at least sampai 3 generasi, sebab saya nak pastikan sama ada saya boleh kenal pasti ada corak pewarisan ke atau tidak ya. Jadi saya perlu merungkai salah silah, saya kena tengok ada tak ahli keluarga lain yang ada masalah yang sama, dan saya kena tengok sejarah perubatan individu, melakukan pemeriksaan klinikal dan membuat penilaian risiko genetik. Sebab mungkin ada individu yang mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk kandungan seterusnya ya. Dan inilah di mana kita perlu membuat kaunseling genetik, supaya kita boleh membuat perancangan mengenai pilihan reproduktif yang paling sesuai untuk keluarga tersebut. Okey? Jadi ini adalah contoh ujian genetik ya, terlalu banyak untuk saya terangkan ya. Ada yang lebih asas seperti ujian biokimia, ada yang ujian untuk periksa mengenai kecelaruan kromosom. Ya, ini adalah antara contohnya, dan ada juga untuk mengenal pasti kecelaruan gene. Jadi untuk kecelaruan gene biasanya kita menggunakan ujian molekular, termasuklah penjujukan gene ya, sequencing seperti ini, atau penjujukan genom atau penjujukan eksom ya. Jadi apabila kita dapat banyak jenis ujian yang semakin canggih, jadi kalau dulu kita tak tahu ya penyakit tu jenis apa sebenarnya, tetapi bila kita dah buat penjujukan genom ya dengan ujian yang sangat canggih, sekarang kita boleh, dulu kalau kita tahu 25% tu kita tak tahu dia apa penyakit dia ya, tapi berdasarkan kajian yang dibuat di United Kingdom, daripada 2183 ni ya, kita dah dapat kenal pasti tambahan 161 penyakit yang sebelum ni kita tidak tahu apa jenis penyakit, berdasarkan kewujudan ujian genetik yang semakin canggih ya. Jadi kesimpulannya ya, penyakit jarang jumpa perlu diberi perhatian selaras dengan universal health coverage ya. Ini penting ya, sebab ini adalah berdasarkan United Nations Political Declaration ya 2019. So we shouldn't leave any patient behind ya. Okay, so and that includes pesakit yang ada rare disease ya. Dan hampir 80% daripada penyakit jarang jumpa mempunyai aspek faktor genetik sebagai faktor penyebab ya, dan rawatan penyakit jarang jumpa ini berbentuk multidisciplinary dan perawatannya adalah sepanjang hayat. Impak bukan sahaja kepada pesakit tetapi kepada ahli keluarga dan generasi yang seterusnya ya. Ini khususnya kepada jenis yang mempunyai faktor genetik yang boleh diwarisi. Dan walaupun skalan perkhidmatan genetik di Malaysia semakin baik ya, tapi there's still room for improvement, dan memang pihak Kementerian Kesihatan juga tengah ada Rare Disease Committee ya sejak tahun 2019 yang sekarang tengah melihat ya bagaimana mempertingkatkan aspek perawatan dari diagnosis, peningkatan kepakaran, akses rawatan ubat, dan semestinya dana ya, sebab untuk penyakit tertentu seperti yang memerlukan enzyme replacement therapy, kos rawatannya adalah sangat tinggi. Tapi
masih perlu ya, sebab ini penting untuk memastikan universal health coverage. Jadi semua ni adalah amat perlu demi kesejahteraan pesakit yang kami rawat ya. Jadi saya hanya nak maklumkan di sini ya, pada 28 Februari tiap-tiap tahun ya, di platform dunia kita sambut Rare Disease Day ya. Jadi kita harus pertingkatkan ya kesedaran mengenai penyakit jarang jumpa, dan terdapat banyak local support group ya yang kini terlibat dalam membantu perawatan education awareness ya, dan these are just some of the examples ya. Jadi itu saja untuk saya. Jadi I will stop sharing here. Jadi mungkin I'll be happy to answer a few questions. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Prof. Zarina atas ceramah yang sangat interesting dan juga sangat bermanfaat, dan juga sekarang kita pun even saya sendiri pun banyak perkara yang saya sebenarnya tak tahu tentang penyakit jarang jumpa, dan juga saya lupa tadi saya nak highlightkan bahawa Prof. Zarina, kita bertuah lagi sekali sebabnya Prof. Zarina adalah profesor wanita pertama dalam bidang genetik. Jadi tak hairanlah kan ceramah yang Prof. Zarina bagi tu sangat sangat informatif. Jadi saya izinkan saya bacakan beberapa soalan daripada peserta ni. Okey, soalan yang pertama, Prof, boleh jelaskan tak bagaimana terjadinya kelahiran anak yang ada Edward syndrome? Kelahiran anak. Jadi penyakit Edward syndrome ni adalah akibat daripada kecelaruan kromosom. Ya, jadi tadi saya tunjukkan kromosom tu dia ada bernombor kan, nombor 1 hingga 22, dan kromosom pasangan ke-23 tu adalah kromosom seks. Jadi untuk Edward syndrome masalahnya adalah pada kromosom nombor 18. Ya, jadi nombor 18 tu patutnya dia berpasangan saja kan, setiap kromosom ada 2. Tetapi untuk Edward syndrome kromosom tu ada nombor 18 tu ada 3. Ya. Jadi apabila ada bahan genetik yang terlebih ya, sebab ini akan menimbulkan masalah. Kurang menimbulkan masalah, lebih pun akan menimbulkan masalah. Jadi untuk Edward syndrome tu akibat daripada trisomi 18 kita panggil ya. Jadi biasanya seseorang bayi yang baru lahir tu boleh mengalami kelainan lah daripada rupa paras, ya, kita panggil dysmorphic lah ya. Dia juga mungkin ada masalah jantung ya, dan pelbagai masalah congenital yang lain lah ya. Jadi biasanya seseorang doktor kalau lihat ya pesakit yang sama ada Patau syndrome. Sindrom Patau ni kromosom 13 yang terlebih ya. Dan kedua-dua sindrom ini kita perlu buat peperiksaan secara lebih menyeluruh lah ya, untuk tengok organ mana yang terlibat. Tetapi biasanya ya kita lihat ya kes-kes sebegini ya, dan saya tak kata semua ya, mereka they tend not to survive long. Ya, dan ini depends on apa jenis komplikasi yang berlaku kepada organ mana ya. For example, kalau Edward dengan Patau syndrome, kalau dia punya masalah pada otak atau masalah pada organ jantungnya sangat kompleks, jadi memang kebiasaannya dia punya jangka hayat tu tidak panjang lah ya. Jadi kebanyakannya dalam beberapa bulan mungkin tak ada lagi dengan kami ya. Tapi kita masih buat lihat kes ke kes lah ya. Jadi kebanyakan daripadanya berlaku secara spontan ya, tetapi kita masih kena tengok salah silah keluarga lah. Untuk apa-apa penyakit genetik kita kena tengok salah silah keluarga ya, untuk tengok sama ada tak dia ada faktor yang diwarisi. Ya. Terima kasih Prof. Soalan seterusnya,
Assalamualaikum. Adakah mana-mana institusi yang menjalankan perubatan dalam memperbaiki atau menambah baik jin atau kromosom pada manusia sama ada pada usia kanak-kanak ataupun yang telah dewasa? Okay, jadi bila kita nak do gene manipulation lah ya, the way it sounds like it itu bukan perkara yang mudah sebenarnya ya. Jadi di Malaysia macam saya maklumkan tadi ya, perawatan untuk penyakit jarang jumpa termasuklah penyakit genetik ya. Yang paling canggih adalah gene therapy. Alright, jadi gene therapy ni buat masa sekarang kita tak offer di Malaysia ya. Okey, tetapi di luar negara ya. Tetapi kosnya boleh mencecah berjuta. Okey, jadi kita ada kepakaran lah untuk membina teknologi tersebut, tetapi untuk melakukan gene therapy then you need a team of experts ya. So we don't do gene therapy yet here in Malaysia, tetapi ada penyakit-penyakit tertentu yang boleh dirawat ya melalui gene therapy di luar negara. Terima kasih Prof. Soalan seterusnya, adakah penyakit SLE juga merupakan kecelaruan genetik dan bolehkah SLE diwarisi oleh anak lelaki jika ibu seorang pesakit SLE? Okey, itu soalan yang interesting ya. Jadi dia macam ni ya, kalau saya guna contohlah ya, mungkin untuk sindrom Marfan tadi ya, untuk sesetengah penyakit jin penyebabnya satu saja. Okey, tetapi untuk penyakit seperti SLE ya atau penyakit yang kita panggil dia ada multifaktorial lah. Jadi dia bukan hanya satu jin tetapi dia ada pelbagai jin yang terlibat ya. Kita panggil polygenic. Poly itu maksudnya beberapa jin ya. Bila kita cakap pasal penyakit tertentu, kita kata single gene lebih senang untuk buat diagnosis sebab kita tengok satu gene tu saja, mungkin kita tengok mutasi kat mana kita boleh dapat diagnosis. Tetapi untuk penyakit seperti SLE ya, penyakit yang multifaktorial banyak gene terlibat, pewarisannya adalah lebih kompleks. Jadi kita tak boleh katalah kalau mak ada 50% anak akan ada sebab dia ada kombinasi banyak jin di situ ya. Jadi it's not so straightforward lah, to be honest ya. Jadi kita tak boleh kata 50%, 25%. Kita ada we are moving towards developing what we call a polygenic risk score. Now that is very complicated, right? And variasi pada jin ni pula berbeza ikut populasi ya. Jadi Dr. Izora, you can imagine ya, mungkin SLE yang berlaku di negara barat faktor genetiknya tak sama dengan faktor genetik yang berlaku di kalangan SLE pesakit di Malaysia. Dan kebanyakan penyelidikan adalah masih di negara barat. That's why we need a lot of research for penyakit genetik because the variations are population specific. So I'm afraid that is not a straightforward question to answer. So the risk is not 50-50 like that lah. Dia takkan turun automatic. I think the best advice for me is if you want to see whether there's a lot of family members yang ada SLE dalam keluarga, then to see a specialist, and then we have to look further lah. Ya, sejarah keluarga, apa jin yang terlibat, because it becomes more complicated. Okey, terima kasih Prof. Dan seterusnya soalan ni, antara jin lelaki dan wanita, yang manakah lebih berisiko tinggi membawa genetik yang menyebabkan seseorang menghidapi penyakit jarang jumpa? Dia macam ni ya. Right. So if you're talking about kecelaruan dari segi kromosom, right? You have to understand ya, kita ada sex chromosome. So the minute you talk about lelaki dan perempuan, you're talking about whether the gene is dekat kromosom X atau Y. Okay, jadi kebanyakan daripada penyakit ya, kita focus a lot on the X chromosome. Right, jadi macam tadi saya share tadilah mengenai sindrom MPS type 2 tu.
ya, dia adalah kecelaruan yang berlaku pada gene yang ada pada kromosom X. Jadi apabila dia adalah melibatkan kromosom X, dan kita kena tahu corak pewarisan dia pula, ya, sama ada resesif atau dominant. Jadi kalau dia adalah jenis X-linked resesif, maksudnya seorang ibu tu, ya, boleh menjadi seorang pembawa. Dan risikonya lebih tinggilah untuk dia mendapat anak yang sama ada pembawa kalau seorang anak perempuan atau seorang anak lelaki yang mengalami penyakit. So it's a bit more complicated. Yeah, I cannot just say which one is at higher risk. We have to know which is the one that is involved lah, ya. Kromosom mana, ya? Ya, kromosom bukan seks atau kromosom seks. Lepas tu adakah kromosom itu, adakah perwarisan itu resesif atau dominant? Ya, jadi dia ada banyak lagi faktor yang kita kena perinci, ya. Ya. Okay, terima kasih Prof. Soalan seterusnya, adakah perkahwinan di kalangan keluarga, I think maksudnya sepupu ke macam tu, meningkatkan risiko penyakit jarang jumpa in the anak-anak lah maksudnya? Ya, ya, dari segi aspek saintifik, ya, dia akan meningkatkan risiko, ya. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab I think first cousin marriage, ya, it is allowed and it happens. Maybe dalam masyarakat kita ada, tetapi especially di negara Arab, ya, sangat common, ya, di negara Arab, Pakistan dan seterusnya, very common first cousin marriages, ya. Okay, jadi why risiko untuk mendapat penyakit jarang jumpa tu increase? Sebab dia punya gene pool, gene pool, G-E-N-E pool, ya. Kita we share the same pool. Maksudnya katalah kalau ada variasi tertentu dalam seorang sepupu, ya, ini terutamanya untuk penyakit yang diwarisi secara autosomal resesif. Ya, jadi kalau seorang pembawa mempunyai kecelaruan gene, okey, kahwin dengan sepupunya yang mempunyai kecelaruan gene yang sama, jadi dia ada double dose, ya. Jadi bila dia ada double dose untuk penyakit yang diwarisi secara autosomal resesif, ya, jadi dia punya risiko tu lebih tinggi. Sebab kalau you marry your first cousin, you punya gene pool, persamaan bahan genetik you adalah 12.5% sama. Because if you are mother and daughter, you share 50%, right? Okay, right? Because 50% from father, 50% from mother. Tapi if you marry your cousin, you will share 12.5% of your genetic makeup sama. Jadi kalau ada variasi yang sama, kahwin, ada so called to say a double dose lah of that particular difference, then you might get anak yang ada masalah lah. Ini terutamanya untuk penyakit yang corak pewarisan adalah autosomal recessive. So the answer is yes. Terima kasih Prof. Cuma satu je last soalan, secara kasar berapakah kos ujian genetik tersebut yang Prof sebut tadi? Okay, jadi tadi saya tunjuk ada banyak jenis ujian, right? Ujian biokimia, ujian biokimia ni banyak cek pasal protein level. Dan ujian kecelaruan untuk cek kecelaruan kromosom, kita panggil dia ujian karyotype atau microarray, ya. Jadi untuk ujian karyotype, ya, yang kita selalu tengoklah 46 XY ke 47 XY ke seterusnya, ya. That one usually berbeza ikut institusi. It could be about 300-400, right? Okay. Tetapi the minute kita buat ujian genetik yang sangat canggih, for example, kita dah mula tengok penjujukan pada aspek-aspek gene. Ya, jadi that one can cost up to a few thousand. Ya, jadi for example, kalau kita buat whole exome sequencing, that can cost about 3,000 ringgit. Ya, jadi dia mahal, ya. Jadi dia kena tengoklah apa jenis ujian genetik yang kita lakukan lah, yang from the more basic to the more sophisticated, ya. Tapi ujian genetik ni, Dr. Izora, biasanya kalau kita test pesakit, dan kita biasanya akan test
mak dan ayah juga. Ya, sebab kita nak tengok sama ada dia diwarisi atau tidak. Because a lot of time the couple comes, they want to know, is it from them? Will this happen again in my future pregnancy? Or is it just spontan dalam anak tu? Jadi biasanya kita akan buat apa kita panggil trio testing. So then the cost becomes even higher, ya. Jadi itu yang saya maklumkan lah, ya, dana untuk mendapat, ya. It is not cheap to diagnose. Then after that, once you diagnose, it may not necessarily be cheap also to treat, but every patient deserves to be treated. Yeah. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof Zarina for very interesting ceramah dan juga kerana sabar menjawab soalan-soalan kita. Saya juga ucapkan terima kasihlah kepada Urus Setia, kepada Prof Dayang juga selaku pengarah pusat kepimpinan wanita Tun Fatimah Hashim for making this happen. Jadi kita telah pun tiba ke akhir webinar kita. Jadi saya ucapkan saya ucapkan tahniah kepada semua yang berada dengan kita sehingga ke akhir rancangan gitu. Jadi saya juga mengambil kesempatan ni mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, dan siapa yang nak yang travel tu drive safely lah, kereta banyak 4 juta nak keluar Kuala Lumpur ni. Okey, dan jangan lupa juga next month in May kita juga akan ada siri keempat webinar yang sama and of course dengan tajuk yang interesting juga. Okay, jadi itu saja daripada kita. Terima kasih dan semoga kita jumpa lagi bulan depan insya-Allah. Terima kasih semua. Selamat Hari Raya. Selamat Raya.